And suddenly lepas dia tangkap gambar tu, dia dah turun kamera dia, tiba-tiba dia dah berada dekat tahun 2006. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni kan aku nak cerita satu kisah yang agak rare sikit. First tu aku nak tanya korang dulu, korang percaya ke wujudnya time traveller ni? Time traveller ni memang sangat famous lah dalam movie-movie Mat Salleh ni. Yang mana time traveller ni biasanya dia mengisahkan tentang seseorang yang datang dari masa depan ataupun datang daripada masa lampau. Contohnya movie Terminator. So dalam movie Terminator tu ada seorang robot ni ataupun satu robot ni, dia datang daripada masa depan dan misi dia untuk menyelamatkan John Connor. So kalau korang dah tengok cerita tu, korang akan faham lah. Tapi apa pun, cerita tu memang best. Kalau korang nak tahu pendapat aku lah kan, sejujurnya aku memang tak percayalah dengan wujudnya mesin time traveller ni ataupun mesin yang boleh menjelajah waktu. Tapi kan ada satu cerita tentang seorang lelaki ni yang mana dia ni dikatakan seorang perentas waktu. Lepas tu pula ada beberapa bukti yang mengukuhkan yang dia ni memang datang daripada masa lampau. So cerita ni agak mind blowing juga tau. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi pada 23 April pada tahun 2006 di Kiev, Ukraine. So ada seorang lelaki ni yang berusia dalam 25 tahun yang bernama Sergei Ponomarenko. Sergei telah dijumpai berada dekat sebuah bandar dan pada masa tu keadaan Sergei memang dalam keadaan yang sangat-sangat keliru. Dia macam tengah blur macam tu. Dia tengok keadaan sekeliling dia tu macam bangunan, orang-orang yang berjalan tu dengan wajah yang pelik. Polis ni perasan yang tingkah laku Sergei ni macam agak pelik dan suspicious. Lepas tu Sergei pada masa tu pula dia pakai pakaian yang agak klasik. And then dekat leher dia tu ada tersangkut kamera antik. So polis ni pun datanglah dekat Sergei ni untuk siasat sebab diorang nampak Sergei ni macam pelik sangat. Bila polis tanya dia ni ada masalah ke? Tapi Sergei ni dia tak jawab soalan polis tu. And then dia tanya polis tu pula tarikh pada hari tu. Bila polis tu bagi tahu tarikh pada tahun 2006 tu, Sergei ni memang terkejut besar. Dia beritahu dekat polis tu yang dia ni sebenarnya hidup pada tahun 1958. So macam mana dia boleh berada pada tahun 2006? Jadi untuk membuktikan yang dia memang datang daripada masa lampau, dia pun bagilah IC dia ataupun pasport dia kepada polis tu. Yang peliknya IC dia tu adalah IC lama yang memang digunakan pada tahun 1950-an macam tu. Jadi polis ni pun tengoklah dekat dokumen pasport dia dan dekat dokumen pasport dia tu telah menunjukkan tarikh lahir dia adalah pada tahun 1932. Polis ni dah makin pelik. Kalau kau lahir tahun 1932, macam mana kau boleh muda macam ni dalam umur 20-an pula? At least mesti umur kau dah tua kan? And then dia punya pasport tu pun masih elok lagi, tak lusuh pun. Polis ni pun dah macam dah tak boleh brain tau dengan kata-kata si Sergei ni. So diorang assume yang Sergei ni sebenarnya dia berhalusinasi ataupun dia ni ada masalah mental. So polis tadi ni pun telah menyerahkan Sergei ni kepada seorang profesor yang merangkap seorang doktor psikiatri yang bernama Dr. Pablo Kurtikov. Jadi masa dia nak masuk ke dalam bilik Dr. Pablo tadi, Sergei ni kan tunggulah dekat kawasan ruang menunggu. Dan pada masa tu dia memang tengok keadaan dengan muka dia yang pelik tu lah, dengan muka yang sangat-sangat curious. Lepas tu ada seorang nurse ni kan yang lalu depan dia sambil pegang phone. Tu pun Sergei tengok dengan muka yang pelik gila. Kemudian ada seorang nurse ni yang lalu dan ambil makanan daripada microwave. Pun Sergei ni pandang dia pelik. Sergei ni kata zaman dia tak ada pun benda-benda macam tu. Lepas beberapa minit macam tu, Sergei ni dipanggil masuk ke dalam bilik Dr. Pablo tadi. So Dr. Pablo ni pun tanyalah dekat Sergei apa sebenarnya yang terjadi. Doktor ni pun minta Sergei untuk ceritakan benda last yang diingat dan macam mana dia boleh sampai pada tahun 2006. So Sergei ni pun menceritakan apa benda yang terjadi sebelum tu, yang mana pada masa tu dia tengah keluar jalan-jalan dengan girlfriend dia yang bernama Valentina. Masa tengah jalan-jalan tu, Sergei ni nampak macam something yang agak pelik dekat langit, iaitu macam UFO. Rupa benda tu Sergei ni kata macam sebuah loceng yang sangat besar, tapi dia bukan loceng. Dan benda tu tengah terbang dekat udara. So dia pun ambil lah kamera antik dia tu untuk tangkap gambar UFO tu. And suddenly lepas dia tangkap gambar tu, dia dah turun kamera dia, tiba-tiba dia dah berada dekat
tahun 2006. Mula-mula tu Dr. Pablo ni macam susah sikit lah nak percaya. Lepas tu Sergey ni macam nak meyakinkanlah kata-kata dia tu. Sergey ni kata tak apa, nanti doktor tu boleh tengok gambar yang ditangkap tadi. Kamera yang dia guna tu pula memang kamera antik lah yang menggunakan filem ataupun Kodak. So kalau nak tengok gambar dalam kamera tu kena pergi cuci dululah, tak macam kamera sekarang. Kalau kamera sekarang kan kita just klik dekat skrin je. Tak lama lepas tu Sergey ni tengok pula dekat jam dinding, tapi jam dinding tu mati. Sergey ni pun tanyalah dekat Dr. Pablo sekarang ni pukul berapa. Bila doktor tu tengok jam dia, doktor tu pun terkejut tau, sebab jam tangan yang dipakai tu pun mati. Jam tangan dia dengan jam dekat dinding tu stop pada waktu yang sama, iaitu pada pukul 12.32. Padahal diorang ni dah sembang dekat setengah jam dah. Lepas tu Dr. Pablo ni pun ambil lah filem ataupun Kodak daripada kamera Sergey tadi tu, dia nak bawa pergi cuci. So dia terpaksalah cari kedai fotografer ataupun kedai cuci gambar yang lama. Bila pemilik kedai tadi tu kan, dia tengok Kodak yang doktor tadi bagi tu, dia macam pelik gila. Sebab ni dia kata Kodak tadi tu pun ataupun filem tu digunakan last pada tahun 1970-an. Lepas daripada tahun tu, filem jenis tu memang tak dikeluarkan lagi dah. Dan filem tadi tu menggunakan frame yang lama, iaitu 36 frame. Owner kedai tu dia macam teruja sikit lah, sebab dia kata keadaan Kodak tu memang masih lagi elok, even umur dia dah lebih pada 40 tahun. Filem tu seolah-olah masih lagi baru, macam baru dikeluarkan. Padahal filem tadi tu sebenarnya dia ada expired date, iaitu akan expired 2 atau 3 tahun lepas tu. Tapi sebenarnya kan, owner kedai ni tak tahu pun kisah sebenar pasal filem tu. So dia pun cucilah gambar yang ada dekat filem tadi tu, dan lepas settle je semua, dia pun call lah Dr. Pablo untuk datang ambil. Bila Dr. Pablo sampai, owner tu pun bertanyalah dekat Dr. Pablo tu mana dia dapat filem ni, sebab bagi dia benda tu macam agak rare sikit. Dan Dr. Pablo ni pun ceritalah serba sikit dekat owner kedai tu. Masa Dr. Pablo tengah tengok-tengok gambar yang telah dicuci oleh owner kedai tu, Dr. Pablo ni memang agak terkejut, sebabnya gambar-gambar tadi semua berlatar belakangkan pada tahun 1950-an. Di antara gambar-gambar tadi tu ada gambar Sergey dengan girlfriend dia, dan ada juga gambar Sergey ni seorang diri. Lepas tu ada satu gambar ni yang membuatkan Dr. Pablo ni tertarik, yang mana dekat gambar tu ada UFO yang diceritakan oleh Sergey. Owner kedai tu pun cakap gambar tu sebenarnya gambar real, bukan gambar yang diedit ataupun gambar fake. So bila Dr. Pablo ni dia balik ke office dia, dia pun panggil lah Sergey untuk datang ke bilik dia. So selepas borak-borak apa semua, Sergey ni pun kata dekat doktor tu, "So doktor dah percaya belum kata-kata saya? Saya pun tak tahu macam mana benda ni boleh terjadi. Lepas saya nampak objek pelik ni dan saya ambil gambar, tahu-tahu je saya dah berada pada tahun." Jadi selepas dah sembang-sembang apa semua dengan Dr. Pablo tadi tu, Sergey ni pun baliklah dekat bilik yang telah disediakan oleh pihak hospital. Pada malam tu, nurse ni dia nak jumpa Sergey, tapi Sergey tak ada dekat dalam bilik dia. Staff dekat situ mencari Sergey tapi tak jumpa jejak langsung. Diorang pelik sebabnya tak mungkin Sergey ni boleh melarikan diri daripada bilik tu. Bilik yang Sergey duduk ni sebenarnya ada satu tingkap je, dan tingkap tu tak boleh dibuka langsung. So satu-satunya jalan untuk keluar daripada bilik tu adalah melalui pintu utama. Bila diorang cek CCTV, memang ada rakaman yang menunjukkan Sergey ni masuk ke dalam bilik dia, tapi tak ada rakaman yang menunjukkan yang Sergey ni keluar daripada bilik dia. So ibarat dia macam hilang tiba-tiba dalam bilik dia. So benda ni lagilah membuatkan diorang ni bertambah-tambah pelik. Jadi polis dengan Dr. Pablo ni pun decide lah untuk bertemu dengan girlfriend Sergey yang bernama Valentina. Selepas beberapa hari, polis telah menemui Valentina dalam keadaan yang masih sihat dan dia masih hidup. Cuma yang bezanya, Valentina yang diorang jumpa pada tahun 2006 tu memang dah tua, dan pada ketika tu Valentina dah berusia 76 tahun. So diorang pun tunjuklah gambar Sergey dekat Valentina ni, dan Valentina ni mengaku memang dia kenal Sergey. Lepas tu Valentina ni tunjuk pula gambar Sergey yang berada pada tahun 2050. Valentina tu kata gambar yang dia dapat tu daripada peti surat dia, dan envelope yang berisi gambar Sergey tu memang tak ada alamat, tak ada stamp. So luar envelope tu memang kosong, memang tak ada apa-apa maklumat tentang si pengirim. Bila diorang compare gambar tu, memang ada banyak perbezaan. Gambar pada tahun 2006 tak ada banyak perbezaan, tapi pada tahun 2050 ada banyak bangunan pencakar langit. Wajah Sergey pula memang nampak agak berbeza dengan ada misainya. So dipercayai gambar yang diambil oleh Sergey tu ketika usia Sergey ni berada di pertengahan umur 40 tahun pada tahun 2050. Valentina ni pun beritahulah dekat diorang tu sedikit tentang perangai Sergey ni. Dia kata Sergey ni sebenarnya perangai dia agak pelik, dan dia suka cakap benda-benda yang orang tak boleh nak brain. Salah satunya, Sergey ni selalu beritahu dia yang dia boleh nampak masa depan. Jadi Dr. Pablo ni pun decide lah untuk menyelidik lebih dalam tentang kes Sergey ni. So ada satu rakaman radio yang telah disiarkan pada tahun 1960-an, dan rakaman radio tadi ni diperolehi daripada Arkib negara Ukraine. So dalam rakaman tu ada seorang lelaki yang bercakap tentang masa depan, dan seorang lelaki tadi tu adalah Sergey Ponomarenko. Dalam rakaman tu, Sergey kata pada masa hadapan setiap orang ni akan memiliki telefon tanpa kabel, dan Sergey ni juga sebut tentang teknologi microwave yang tak ada pada tahun 1960-an tu. So daripada rakaman ni, Dr. Pablo memang yakin yang
Sergei ni memang memerhatikan benda-benda yang ada dekat hospital secretary tu. Lepas tu bila dia dah balik pada masa lampau dia, pada zaman dia pun menceritakan apa yang dia nampak pada tahun 2006 tu. Jadi Dr. Pablo ni memang yakin sangat-sangat yang Sergei ni memang seorang time traveller ataupun seorang perentais masa. Pada tahun 1978, Sergei ni telah dikabarkan telah hilang secara tiba-tiba ketika dia berusia 46 tahun. Even orang percaya tentang kejadian yang agak aneh macam ni, tapi ada juga yang tak percaya. Diorang percaya gambar Sergei yang pada tahun 2050 tu hanyalah diedit semata-mata. Aku pun confused juga ni nak percaya ke tak. Mind blowing sangat cerita ni. So korang decide lah korang nak percaya ke tak. Okay? Okay guys, that's it for today. Apa pendapat korang tentang kisah Sergei Ponomarenko, tentang seorang time traveller yang datang daripada masa lampau, tiba-tiba teleport dekat pada tahun 2006. Benda tu macam entahlah, aku pun tak tahu nak brain benda ni. Tapi ya, korang just komen lah apa pendapat korang tentang kisah Sergei ni, okay? And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.